Bismillahirrahmanirrahim. Babun fit tafakkur fi makhluqatillah wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sa'iri umurihima wa taqsirin nafsi wa tahdhibiha wa hamliha ala al-istiqamah. Bab pada menyatakan berfikir tentang makhluk-makhluk Allah, binasanya dunia ini dan huru-hara hari akhirat, dan semua perkara yang berkait dengan keduanya, dunia dan akhirat, dan kecuaian diri dan mendidiknya serta membawanya supaya beristiqamah, yakni mengikut jalan yang betul, beramal dengan cara yang betul. Bab ini mengajar kita supaya berfikir tentang makhluk-makhluk Allah, makhluk langit, makhluk bumi. Bila kita tengok, kita memikir, termasuklah kejadian kita sendiri, menjadi dalil kepada kekuasaan Allah dan benarnya agama Allah. Dan kita kena sedar dunia tempat kita duduk ni akan dibinasakan. Dunia ni tak kekal. Bukan saja orang mati, binatang pun mati, pohon kayu pun mati, bangunan-bangunan yang hebat runtuh, termasuklah gunung ganang. Dunia ni pun akan binasa dengan berlakunya kiamat. Dan di sana ada huru-hara di hari akhirat. Berlaku huru-hara bila berlakunya hari akhirat. Masa berlakunya dunia dibinasakan, dibangkitkan semula manusia, dihimpunkan pada mahsyar dalam keadaan yang sangat huru-hara. Dan semua perkara yang berkait dengan dunia dan akhirat, dan kecuaian diri dalam menyadari perkara-perkara ini. Diri kita cuai, duduk berasa dak mati, duduk rasa segar, kuat sama, dak sedar kita ni akan mati, tak sedar ke diri. Cuai, menyebabkan cuai mengerjakan amal. Dan perlu dididik diri kita ni, diajar, kita kena faham. Dan setelah faham pula, kena ikut jalan yang betul, istiqamah. Jangan ikut jalan yang tak betul. Qala Allah Ta'ala, innama a'izukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Sesungguhnya aku menasihatkan kamu dengan satu perkara saja. Kamu bangun berdiri kerana Allah dalam keadaan berdua, dalam keadaan seorang diri, kemudian kamu berfikir. Ayat ini berkait dengan orang-orang kafir Mekah yang membohongi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sanggup kata Rasulullah sallallahu ni gila. Ikut apa Muhammad ni gila? Muhammad ni bawa Islam bukan apa nak jadi raja. Muhammad bawa Islam bukan apa nak jadi ketua. Muhammad bawa Islam ni pasal apa? Nak kesenangan dunia, supaya orang ikut dia, dia boleh senang dunia, jadi orang besar. Ini cakap-cakap ni. Cakap-cakap ni menuduh Nabi, termasuklah orang yang ikut Nabi. Siapa hari ni dituduhnya tujuannya dunia, bukan pasal apa. Walaupun kita rakyat nak melaksanakan perintah Allah Ta'ala, nak laksanakan hukum Islam, tapi hak jenis tak erti juga. Dia sanggup kata Nabi ni gila, sanggup kata Nabi ni nak kekuasa, nak kepada kedudukan, bukan nak menegakkan Islam. Lalu Tuhan kata, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, balik di rumah duduk seorang. Duduk seorang ataupun ajak saing. Ajak bini kita sendiri. Tak ada orang lain, kita dengan bini kita, isteri kita. Ataupun ajak anak kita yang boleh memikir. Ataupun ajak kawan kita yang boleh memikir. Jangan duduk tengah orang ramai celaru. Fikir molek-molek. Tengok, fikir tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Tengok tubuh badan dia pernah bohong tidak? Dia pelawak ke tidak? Dia amanah ke tidak? Dia cerdik ke tidak? Macam mana kedudukan dia? Dah tengok dah daripada kecil sampai besar.
pergaulan dia macam mana, tengok dia ni bagus, benar, amanah, fikir betul-betul. Jangan terus orang kata gila, gila. Orang kata sesak, sesak, tak mikir dulu. Maka Tuhan suruh mereka berfikir tentang pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka beriman kepadanya dengan cara yang matang, dengan cara yang betul. Muhammad ni bukan gila, Muhammad ni bukan sesak. Orang bawa Islam ni adalah benar. Wa qala ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Surah Al-Imran ayat 190 hingga 191. Dan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya pada kejadian segala langit dan bumi silih berganti malam dan siang adalah tanda-tanda kepada orang-orang yang mempunyai akal, fikiran yang betul. Mereka itulah orang-orang yang berzikir, yang ingatkan Allah, ingat pada Allah tatkala dia berdiri, duduk dan berbaring, dan mereka berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, Engkau tidak jadikan ini sia-sia. Maha suci Engkau, peliharakanlah kami dari azab neraka. Ayat ini menyipakkan orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang beriman, orang yang baik, yang dapat hidayah sungguh-sungguh daripada Allah Ta'ala, yang melihat bukan saja ayat-ayat yang dibaca dalam Quran, dalam hadis, dalam kitab, termasuklah ayat-ayat yang dilihat, kejadian langit dan bumi. Tengok kepada bulan, bintang, matahari, cakrawala di langit, awan-awan yang bergaruk. Tengok. Tengok dengan berfikir. Tengok pula bumi. Termasuklah makhluk-makhluk bumi, diri kita manusia ini sendiri. Tuhan jadi kita dengan cara yang pelik, luar biasa. Kita tak erti nak memikir kejadian kita ni. Hebat. Segala binatang, segala tumbuhan, semua yang ada ni sangat hebat. Termasuklah silih berganti siang dan malam, di mana siang dan malam ni tidak sama panjangnya antara satu hari dengan satu hari, antara satu negeri dengan satu negeri. Kalau pergi belah lihat kutub, ada negeri yang 6 bulan siang hari, 6 bulan malam hari. Ada hak begitu. Tarikh Naim musim dalam masa 6 bulan siang, 6 bulan pula malam. Ada negeri hak bawah ni, hak bawah pula bila masuk musim panas, siang hari 23 jam, malam sejam je. Begitulah ada yang 4 jam malam, siang hari 20 jam. Musim panas pula, musim sejuk pula, malam panjang pula. Siang hari pendek, sejam je siang hari. Kalau kena bulan Ramadan, sudah apa rasa sejam je. Nabi kata, faqdurulah, qadarkan hari itu dengan negeri-negeri yang munasabah. Jangan kita ambil proses sejam tu. Itu dia. Mengikut qadar dia. Memang negeri-negeri belah Norway, belah Denmark, belah Sweden, di mana kalau musim sejuk, malam dia panjang. Tempat kita duduk di Khatul Istiwa, tengah-tengah bumi ni, tak berapa banyak selisih waktu, beberapa minit saja. Setengah jam saya selisih antara siang dan malam. Di mana mereka yang mengkaji ilmu falak, tengok ini sangat menakjubkan. Dan berkait pula dengan pasang surut laut. Tengok masa bulan besar, pasang besar pukul berapa, air surut kering pukul berapa.
Masa bulan kecil pula, pasang besar pukul berapa? Pasang kecil pukul berapa? Ini orang duduk di tepi laut, orang ke laut. Berlaku pasang 2 kali. Berlaku arus ke timur dan barat. Arus laut ni derah pada arus sungai lagi. Tengok laut luah tu mamanya ada arus. Kalau sungai mana sabarlah. Dia macam galuh begitu. Ini laut pun kuat juga arus dia. Kalau dah kuat arus, orang muka tadi nak muka tak lekat. Lajunya arus itu. Hebatnya. Kalau buk yang tunda tokang ni, tunda tokang arus kuat. Dia ikat molek steering dia, bangun beresok tengok Pak Tula. Ini kuatnya arus laut. Kemudian awan yang berarak di langit turun mengikut tempat-tempat yang diatur. Ini semua adalah menjadi tanda-tanda ketuhanan Allah dan kebesarannya kepada orang-orang yang berfikir. Bukan sekadar itu, berzikir pula. Sama ada semayang, ada tak semayang, berzikir. Menyembah Allah Ta'ala, ingat kepada Allah. Dalam keadaan qiyaman, berdiri. Wa qu'udan, duduk. Wa junuban, berbaring. Sama ada sehat, sama ada uzur, tak lupa pada Allah Ta'ala. Tak lupa pada Allah Ta'ala. Sehat pun tak lupa, uzur pun tak lupa. Kebanyakan orang masa uzur ingat ke Allah Ta'ala, ya Allah sakit sangat, baru sebut Allah. Masa seguk tak sebut nama Allah. Bila pergi ke laut, mari ribut kuat, malam yang gelap, gelombang besar keliling, barulah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siapa atas darat tak ada ya Allah dah. Benda lain pula. Ini perangai manusia. Di sana ada manusia yang sentiasa ingat kepada Allah sepanjang masa. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka berfikir tentang kejadian segala langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Mereka menyebut Rabbana, wahai Tuhan kami. Ma khalaqta hadha batila. Engkau tak jadikan ini sia-sia. Subhanak, subhanak, bertasbih. Bertasbih bersama-sama dengan malaikat. Bersama-sama dengan penduduk langit dan bumi bertasbih. Dan berdoa kepada Allah. Faqina azaban nar. Maka peliharakanlah kami dari azab neraka. Ini Tuhan ajar dalam Quran. Ada pula orang ngaji tasawuf tinggi, tak dia takut ke neraka ni. Tinggi dah lalu lebih pada Quran pula dah selajuk. Tu tak boleh. Ada kitab-kitab tasawuf yang macam ni. Saya baca kitab tasawuf. Saya baca kitab tasawuf. Ada kitab-kitab tasawuf yang menyeleweng daripada Quran dan hadis. Ini kena ingat. Kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir, ini kena tahqiq. Kita kena rujuk berquran dan hadis kitab-kitab agama ni. Di antaranya kitab-kitab tasawuf yang mengatakan kalau orang tu martabat tinggi tak takut dah neraka. Hai? Tak takut. Dia apa ni bawa cucuh sikit lari tak. Dia sodok sikit adu kat dia, lari tak tangan, lari. Cakap besar pelawak. Dia tak takut ke neraka. Tuhan tahu ini sifat manusia. Sifat manusia tu ada, termasuk nabi-nabi dan rasul-rasul. Ada sifat itu. Walaupun demikian kita bergantung dengan Allah Ta'ala. Faqina adzaban nar. Peliharakanlah kami dari azab neraka. Wa qala Allah Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadhakkir innama anta mudzakkir. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, adakah kamu tidak melihat, tidak memerhati pada unta? Bagaimana unta diciptakan, dijadikan? Tidak melihat kepada langit, bagaimana diangkat langit itu? Tidak melihat kepada bukit, bagaimana dipacakkan bukit itu? Dan kepada bumi, bagaimana dihamparkan? Maka ingatlah, sesungguhnya engkaulah orang yang memberi peringatan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menyuruh kita melihat binatang. Di antara binatang itu unta.
Unta sejenis binatang yang hidup di padang pasir, yang tahan tak minum air, lama-lama tak apa, dia boleh simpan air dalam tubuh dia, boleh mengangkat barang-barang yang berat. Jadi lori lah zaman dulu unta ni, angkut barang-barang yang berat. Boleh berjalan jauh unta ni, ini kehebatan dia. Bagaimana unta diciptakan oleh Allah dengan sifat kejadian yang sangat menakjubkan. Bukan saja unta, termasuklah gajah, termasuklah rimau, termasuklah semut, termasuk binatang-binatang yang besar, yang kecil, ular dan sebagainya. Semuanya mengandungi hikmat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama Ad-Dalimi mengarang kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra. 2 jilid kitab ni menceritakan tentang binatang. 1000 binatang dicatat dalam kitab ini. Tiap-tiap binatang tu ada sifat dia. Ada sifat dia, sifat perangai binatang ni dicatatnya. Kemudian bagaimana kegunaan dia, lemak dia, kulit dia, tulang dia, apa gunanya. Bagaimana mudaratnya. Di mana pengarang kitab ni bermazhab Syafi'i. Maka ulama-ulama Syafi'i menentukan halal dan haram binatang berdasarkan kitab ini. Kitab ini. Dan sebab itu ulama Syafi'i agak cermat di dalam halal dan haram binatang dalam kebersihan daripada mazhab-mazhab yang lain. Kerana pengarang kitab ini seorang pakar dalam ilmu haiwan yang bermazhab Syafi'i daripada Mesir, Ad-Dalimi. Barangkali orang putih duduk kaji binatang tu ambil kitab ni agaknya. Mereka ambil kitab ni, mereka kaji, terjemah, lepas tu mereka buat kajian sungguh-sungguh. Igak binatang. Takak, tengok, kaji. Ulama-ulama Islam lebih dulu dalam perkara ini. Semua binatang menjadi dalil kekuasaan Allah. Termasuk babi yang haram. Termasuk babi yang haram. Termasuk anjing yang haram. Ada hikmah yang dikehendaki oleh Allah. Di antaranya jadi baja. Makan cacing jadi baja kepada tumbuh-tumbuhan. Di antara binatang yang najis ni ada bahan obat dalam diri dia yang kita tak tahu. Ini dikaji secara ilmu sains dengan cara yang halus. Di sini Quran depan meneghtara baghin wala adin fala isma alaih. Sesiapa yang berada dalam keadaan darurat maka tidak menjadi halangan kepada tidak berdosa, Tuhan kata. Menunjukkan bila dalam keadaan darurat maka ada bahan yang ada dalam binatang ni jadi obat, tak ada obat lain, maka Allah menghalalkannya. Ini dia. Ini berhajat kepada kajian secara saintifik. Ahli-ahli ilmu Islam kena kaji. Orang kafir duk kaji. Asalnya orang Islam kaji semua ni. Semua binatang ada hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita kena faham. Ini dan kekuasaan Allah taala. Bagaimana langit diangkat dalam keadaan tidak ada tiang langit itu. Langit tidak ada tiang, yang bintangnya banyak macam pasir. Macam pasir bintang di langit tu. Terlalu banyaknya. Luah. Bumi ni dah luah. Keliling bumi ni penuh dengan ruang-ruang langit yang bintang-bintangnya macam pasir, yang beredar di kawasan masing-masing, tak belaga di antara satu sama lain. Ini kekuasaan Allah yang sangat hebat. Ada orang tak itu apa besar, tengok untuk kaji peredaran bintang, menyebabkan beriman kepada Allah Ta'ala. Ada orang kafir beriman kepada Allah setelah dia baca Quran. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana bukit dipacak menjadi paku bumi. Bukit dipacak menjadi paku bumi supaya bumi ini tetap ada paku dia. Bukit-bukit adalah paku. Zaman lain ni banyak orang duk cabut paku ni. Duk cabut paku, buat jalan, buat apa tak kira. Taruh bukit je buang-buang. Taruh bukit kambuh paya, taruh bukit kambuh paya sebab projek. Pembangunan. Tidak diatur dengan baik. Dicabutnya bukit-bukit ini antara sebabnya kiamat. Manusia merosakkan sendiri. Macam rumah lah kita cabut paku. Akhirnya habis paku dung utuh. Dengan tidak terancang. Dengan tidak diatur dengan cara yang baik. Wa ilal ardi kaifa sutihat,
Dan kepada bumi, bagaimana dihampakan bumi itu. Bumi mengikut kajiannya adalah bulat, terapung di tengah ruang yang kosong besar, macam hamparan kita boleh berjalan. Boleh berjalan, peredarannya yang sangat hebat. Kita pergi ke Mekah, kita naik kapal terbang waktu sekian-sekian waktu siang hari, sampai di nukat nak garis, menunjukkan lajunya perjalanan pusingan bumi dan peredaran matahari itu, sehingga tak boleh dikejar di kapal terbang. Tapi kita tak jatuh, tak ada berasa apa. Ini kejadian Allah Ta'ala yang sangat hebat. Dan ada ulama yang kaji bumi, di antara Profesor Zaghlul Najjar, seorang tokoh ilmuwan daripada Mesir yang dianggap pakar dunia dalam bab kaji bumi ini, pernah mengatakan bahawa dalam perut bumi ini ada lautan. Ada lautan api, ada lautan gas, lautan macam-macam dalam perut bumi. Jaga jangan duduk korek-korek sangat. Ada gas dalam perut bumi ini. Ada lautan api, ada macam-macam duduk dalam bumi ini. Ini diakui oleh saintis. Dan bumi Mekah Ummul Qura adalah ibu kepada kampung dan negeri seluruh dunia. Tanah batu yang pertama yang Tuhan jadikan ialah Makkahul Mukarramah. Quran sebut. Dan memang bila diambil batu Mekah, dia buat kajian, batu yang paling tua dalam dunia. Tanah yang paling tua dalam dunia. Benar Quran sebut, fadzakir innama anta mudzakir. Ingatlah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa pada Allah Ta'ala. Engkau lah ya Muhammad yang memberi peringatan. Kalau orang ingat pada Allah, beriman kepadanya. Wa qala ta'ala afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Surah Muhammad ayat 10. Dan firman Allah Ta'ala, adakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka melihat, memerhati dan berfikir. Berjalan di atas muka bumi ini, bagaimana umat zaman dulu, kuasa-kuasa besar dunia, kaum Ad, kaum Samud, kaum Namrud, negeri Babil, kaum Fir'aun, yang hebat pembangunan dia, mereka dibinasakan oleh Allah Ta'ala bila lawan Allah Ta'ala. Bangunan-bangunan mereka hebat, di antaranya lebih hebat daripada bangunan yang ada pada hari ini. Hebatnya berjalan di atas muka bumi. Kerajaan yang besar, kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Selepas Nabi Daud, kerajaan yang adil, kerajaan yang baik. Ada pembangunan. Nabi Sulaiman mengatakan ada pembangunan. Ada kota-kota, ada bangunan yang hebat yang didirikan oleh manusia dan jin. Nabi Sulaiman boleh menguasai jin, bukan buruh dia, bukan dia manusia, buruh jin. Boleh buat macam-macam. Hebat pada kerajaan-kerajaan yang lain. Ada pesawat udara boleh naik terbang, bergerak ke mana-mana. Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini bukan baru. Tuhan tamatkan riwayatnya. Tuhan tamatkan riwayatnya. Kerajaan yang nabi-nabi yang ada yang baik, ada ajal, habis tempoh dia. Kerajaan yang zalim, yang jahat, ada ajal, ada tempoh dia. Apa yang perlu menarik perhatian kita ialah Tuhan jadikan kerajaan nabi-nabi yang kerajaan Zulkarnain yang Tuhan puji dalam Quran, tak ada tanda, hilang. Kita tak boleh tengok. Tanda dia tak ada. Adapun kerajaan Fir'aun, kerajaan Namrud yang zalim ni, ada lagi tanda dia. Orang pergi tengok, bangunan-bangunan tu masih ada. Apa maknanya? Kena mikirlah. Kita kena mikir bahawa kita ni bukan saja hidup atas dunia, kita akan ada alam akhirat yang kekal abadi. Itu ayat-ayat Quran. Banyak lagi ayat-ayat yang lain. Wa minal ahadith al-hadithus sabi' rukam 66. Adapun hadis-hadis yang berkait dengan perkara ni, di antara hadis yang kita baca dulu ia hadis yang ke-66. Iaitulah sabda Nabi SAW daripada Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang cerdik, Nabi kata, ialah orang yang menghisap diri dia sebelum dihisap dia pada Allah Ta'ala. Ini orang yang cerdik, yang hisap diri dia, pegangan dia, amalan dia sebelum dia dihisap daripada Allah, dan beramal untuk selepas mati. Bukan saja beramal untuk hidup, beramal untuk selepas mati.
gunakan nikmat tubuh badan, nikmat harta, nikmat macam-macam ni bukan saja untuk dunia yang menjadi jambatan selamat di hari akhirat. Dan orang yang lemah, yang bodoh ialah orang yang menjadikan dirinya mengikut hawa nafsunya, sedangkan dia bercita-cita terhadap Allah untuk dapat yang baik. Dia lawan Allah Ta'ala, cita-cita nak masuk syurga, tapi lawan Allah Ta'ala. Mana boleh orang macam ni? Wallahu a'lam.